Malaikat tu sendiri, yang antara malaikat yang besar, malaikat ni lebih besar pun ada, tapi dalam satu malaikat digambarkan kepalanya di bawah arasy Allah, sayap sebelah kanan tutup bahagian barat bumi, sayap belah kiri tutup bahagian timur bumi, punya besar sayap tu. Kakinya sampai ke dasar bumi yang ketujuh. Bulu-bulu sayap ni, dua-dua sayap ni menyamai jumlah makhluk yang ada dalam dunia ni. Setiap kali seorang hamba Allah ini berselawat ke atas Nabi, setiap kali umat Nabi Muhammad berselawat ke atas Nabi, maka malaikat akan diarahkan menyelam ke dalam lautan nur arasy Allah. Bila dia keluar daripada lautan nur arasy Allah ini, dia mengibas-ngibaskan sayapnya. Apa terjadi? Tertitislah titisan-titisan daripada bulu-bulu yang banyak tadi. Itulah jumlah malaikat mendoakan kesejahteraan orang yang berselawat ke atas Nabi. Itu sebab ruginya orang kalau tak berselawat. Bayang tu sebab Nabi sebut al-bakhil, orang paling kedekut. Al-bakhilu allazi zukirtu indahu falam salih alaih. Orang paling kedekut bila sebut nama aku, dia tak selawat. Kedekut. Kita bukan kedekut duit dah. Sebut nama Nabi Muhammad pun sanyap. Sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi ingat, hanya untuk Nabi sahaja. Kalau nama kita Muhammad, bini panggil tang dapur, Bang Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan, hanya untuk Nabi saja. Jangan main pukul rata pula. Dia lurui. Ya dah cakap itu dengan Muhammad, itu jawab. Dia kata, tak, hanya untuk Nabi saja. Itu penting tu. Kan, selawat ke atas Nabi. Tak kisahlah apa salawat. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salamun alaik. Tak kisah. Ya Nabi salamun alaik. Tak kisahlah macam mana pun mana. Tapi ingat kita sebut nama Nabi banyak-banyak, insya-Allah mudah-mudahan Nabi kenal kita akhirat besok. Yang kedua ke? Tak kisahlah yang keberapa, dah hilang kira dah. Seterusnya kita ingat Nabi juga pesan dekat kita. Sebab malam ni kita tak boleh lama benar, sebab makanannya sadap. Kan saya kena fahamkan tadi, makanan dah siap dah Ustaz, jadi makruh camah lelama. Tak adalah. Tapi bila cerita tadi, Nabi tadi bila nak tolong kita, memang dengan Nabi kenal kita, cam kita dengan pertamanya dengan selawat tu tadi. Selawat banyak-banyak. Selawat, sebut nama Nabi banyak-banyak. Seterusnya, hidupkan sunnah Nabi. Hidupkan sunnah Nabi. Kan Nabi sebut, faman ahya bisunnati faqad ahabbani, faman ahabbani kana ma'i fil jannah. Barang siapa yang hidupkan satu sunnah aku, maka dia sayangkan aku, dan siapa sayangkan aku akan bersama-sama dengan aku di dalam syurga. Itu sebabnya kita ni akhirat tu kita kena tengok betapa sayang Nabi kat kita ni. Nabi sayang kat kita, banyak tanda, takkan tak nampak. Macam kita cakap, kalau you sayangkan I, apa tandanya? Cakap dengan isteri kita, apa tandanya saya sayangkan abang? Abang, saya dah lahirkan 18 anak untuk abang. Apa lagi abang nak? Itu tanda dia lah. Dia tak tahu, dia terpaksa kan. Terpaksa layan beranak, layan beranak, tak tahu kenapa kan. Tapi nak bukti kasih sayang apa lagi? Apa pengorbanan telah buat abang? Walaupun abang jauh di sana, abang bekerja ke sana kemari berceramah, dan tetap tunggu abang. Wah, macam itulah kan. Tanya suami, apa pengorbanan abang? Apa bukti abang sayangkan saya? Selama ni apa juga yang sayang nak abang bagi? Tak kira apa. Nak kereta, nak apa, nak gelang, rumah ni, semua untuk sayang. Contoh. Tapi Nabi, dia bukannya dengan material, tapi Nabi ni dengan nyawa dia. Nabi ni, cuba balik nanti, buka balik khutbah widak Nabi, cuba tengok balik macam mana kasih sayang Nabi. Kita tengok balik dalam sirah-sirah macam mana Nabi ketika di Taif, Nabi kena baling batu, Nabi kena baling macam-macam. Penduduk Taif satu pintu Nabi kotok nak sebar dakwah, tapi Nabi dibaling dengan apa? Dengan balingan batu, bono-bono, macam-macam objek berdarah-darah. Nabi dengan Zaid bin Harithah. Kalau ikut riwayat tu, memang kalau kasut Nabi tu, kalau tonggengan memang terbalik, mencurah darah keluar.
Kemudian malaikat kata apa? Wahai Muhammad, kau nak tak aku timpakan penduduk Taif dengan gunung ganang biar dia mati, wahai Muhammad? Nabi kata apa? Jangan. Barangkali mereka tidak beriman kepada Allah dan kepada aku, tapi mungkin anak cucu keturunan mereka akan beriman kepada Allah dan kepada aku. Rupanya betul. Hari ini kalau kita pergi Taif, 100% Islam hari ini. Kalau Nabi setuju dengan cadangan malaikat itu, padam, habis, tak ada bangsa Taif dah. Tengok Nabi saat tahan macam mana. Nabi kena baling. Tu kena baling cerita. Tengok Nabi pula kena letak objek macam-macam dalam perjalanan Nabi. Ada seorang makcik tua yang buta maki hamun Nabi. Apa Nabi buat? Sahabat-sahabat dah korang mengelota-ngelota ni. Sabar. Nabi kata biarkan. Satu hari tu Nabi sampai, Nabi tanya, nak azan dulu ke? Nak azan dulu. Kita sambung boleh lah. Sambung sikit ya. Begitu juga kalau kita tengok Nabi sendiri, waktu Nabi kena tahan dengan, bukan kena tahan lah, Nabi kena maki dengan seorang perempuan tua yang buta. Macam-macam dia cakap. Sahabat-sahabat dah geram lah, menggigil-gigil badan lah. Nabi kata sabar, biarkan. Satu hari Nabi lalu tengok tak ada orang tua tu. Bila tengok tak ada, Nabi tanya mana perginya makcik tu. Sahabat-sahabat kata padan muka dia Rasulullah. Ya, padan muka dia dah sakit dah. Nabi kata jangan. Nabi boleh pergi pula ke rumah dia. Nabi bawa makanan, Nabi suapkan makan pada dia. Nabi suapkan makanan pada dia. Bayangkanlah kita dapat peluang menyuap makan pada orang yang maki kita hari-hari. Bagaimanakah kaedah suapan kita agaknya? Kalau pakai sudu kan, diradak dengan sudu tu kan, biar tersangkang kat takak tu kan. Nah, Nabi dengan penuh kelembutan. Sebab Sayyidina Abu Bakar waktu nak buat balik, dia tanya Aisyah, apa amalan-amalan yang biasa Rasulullah buat masa dia hidup? Antaranya yang ini, yang ini, yang ini. Termasuklah dia pergi rumah makcik ni, dia suapkan makanan. Sayyidina Abu Bakar cuba buat yang itu. Dia bawa roti. Bawa roti tu kan, dicalup dengan air, dia suap dengan penuh kelembutan. Bila suap ya orang tua ni, dia luahan balik. Tui tu. Mana dia orang yang selalu suapkan aku tu, dia suap lagi lembut daripada kau suap. Menangis Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar kata, sesungguhnya orang yang suapkan kamu tu telah pun wafat, dialah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Menangis orang tua ni tadi, langsung masuk Islam. Tengok. Begitu juga Nabi tanya dengan Jibril, wahai Jibril, neraka ni macam mana keadaan dia? Ada berapa pintu? Jibril pun ceritalah ada 7 pintu. Pintu pertama untuk orang ni, pintu kedua untuk orang kafir, untuk orang munafik, untuk orang yang menyembah api, kelima, keenam, sampai pintu keenam dia cerita. Dia sebutlah sesaan-sesaan macam mana. Pintu ketujuh. Pintu ketujuh untuk siapa? Nabi tanya. Jawablah wahai Jibril. Kenapa lah kau senyap? Teragak-agak Jibril nak jawab ke tak? Nak jawab ke tak? Kau cakaplah Jibril, pintu ketujuh tu untuk siapa? Wahai Muhammad, sesungguhnya pintu yang ketujuh itu dikhususkan untuk umatmu yang berdosa kepada Allah. Menangis Nabi kita, menangis sampai pengsan sebab fikir umat dia. Macam tu sayang kat kita. Jibril sampai riba kan. Letakkan dekat riba Jibril. Waktu Nabi tak sadar. Bila Nabi sadar, Nabi terus tanya, wahai Jibril, ada tak seorang umat aku yang akan masuk kat pintu tu? Sebab Nabi berharap pintu tu ada, tapi tak ada pun yang masuk situ. Jawab Jibril, sesungguhnya ada wahai Muhammad. Menangislah Nabi lagi. Masuk dalam rumah Nabi tak keluar-keluar. Nabi keluar semayang, Nabi masuk rumah dia balik. Menangis aja. Lebih kurang seminggu lebih Nabi keadaan macam tu. Begitu juga Nabi waktu nak wafat, dah nazak benar dah, Nabi tanya, wahai Jibril, dia tanya, Jibril datang ziarah dia masa tu, kau ada tak apa-apa berita yang gembira yang boleh hiburkan hati aku ni? Kau beritahulah. Sebelum aku pergi ni kau beritahulah, ada tak? Wahai Muhammad, kau jangan risau. Aku dapat tahu kau dah confirm syurga dah, janganlah kau risau. Apa Nabi jawab? Kau tahu kan bukan itu yang aku nak dengar. Bukan itu yang aku nak dengar wahai Jibril. Jibril faham. Maka Jibril kata, wahai Muhammad,
diharamkan syurga itu untuk orang lain, melainkan setelah umatmu masuk ke dalamnya, baru orang lain boleh masuk. Barulah senyum Nabi. Kemudian waktu nyawa Nabi nak ditarik sakaratul maut, malaikat maut nak tarik nyawa Nabi dengan penuh kelembutan kekasih Allah ni. Apa Nabi kata? Ya Allah, sakitnya. Dan ayat Nabi apa? Macam manalah umat aku nak tanggung sakit macam ni. Nabi dah sakit, Nabi boleh fikir umat dia lagi tu. Ya Allah, Nabi doa, kau bagilah segala kesakitan umat aku tu ke aku, supaya umat aku tak sakit macam ni. Macam tu sekali Nabi sanggup. Tu sebab ada setengah pandangan kata, umat-umat akhir zaman ni bila cabut nyawa tu memang sakit, nek moyang sakit, tetapi tu pun dah tinggal 1/3 je. Sebab 2/3 lagi Nabi dah ambil. Macam tu lah. Dan Nabi kita tak pernah mendoakan, melingkupkan umat dia, tak pernah. Tu sebab Nabi simpan doa dia yang macam tu bawa ke akhirat, nak jadikan syafaat, nak tolong umat dia.